Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayil asqam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Yang dihormati tetamu jemputan kita pada pagi ini, Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman, bertugas selaku penolong pegawai dakwah dan tarbiyah kanan di Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Kedah Darul Aman. Yang dihormati pensyarah akademik kita, selaku wakil pihak kurikulum UUM Sintok, Major Norzilah binti Ahmad, merangkap Timbalan Pengarah Aktivis Pusat Kurikulum UUM Sintok. Yang dihormati tuan-tuan dan puan-puan, selaku pelajar PJJ UUM, terdiri daripada pelbagai cawangan dan pelbagai latar belakang. Jadi alhamdulillah pada pagi ini, pagi yang indah, pagi yang barakah, kita dapat berjumpa dalam program webinar pagi ini. Topik kita pada pagi ini yang kita ingin bincang dan kupaskan bersama dengan tetamu jemputan kita adalah dengan tajuk perfeksi bekerja mengikut sunnah dalam Islam. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh, dengan lebih mendalam lagi, kita nak izinkan saya untuk memperkenalkan tuan penceramah jemputan kita pada pagi ini, yang mana yang dihormati Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman, berumur 53 tahun dan telah berkahwin, berkelulusan ijazah sarjana muda syariah dari Universiti Kebangsaan Malaysia dari tahun 1999 hingga 2004. Kemudian Master in Islamic Study Universiti Utara Malaysia dari tahun 2005 hingga 2012. Kemudian Ustaz mula bertugas sebagai penolong pegawai dakwah dari tahun 1993 hingga tahun 2000. Terusnya penolong pegawai penyelidik Jabatan Mufti Negeri Kedah dari tahun 2000 hingga 2014. Kemudian bertugas sebagai imam Masjid Zahir dari tahun 2015 hingga 2020 dan kekal di jawatan sekarang hingga sekarang lah, jawatan sekarang lah. Selain itu juga Ustaz ni merupakan tetamu jemputan untuk Kedah FM di slot rancangan Sentuhan Duha. Slot rancangan Sentuhan Duha. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, kita serahkan majlis kepada Ustaz untuk kupas dengan lebih lanjutlah mengenai tajuk kita pada pagi ini. Terima kasih Yang Dimati Ustaz, dipersilakan. Terima kasih kepada saudara moderator pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani rabbi zidna ilman warzuqna fahman rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair amma ba'du. Terima kasih kepada saudara moderator yang berbahagia lagi berusaha pensyarah di Akademi Major Norzilah Norzilah binti Ahmad, dan yang saya hormati seluruh penonton dan pendengar, saudara-saudari muslimin muslimat, mukminin mukminat
Mudah-mudahan pada pagi ini kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesihatan yang sempurna, kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala keselamatan yang baik, dan juga diberikan kepada kita sentiasa ceria dan sukses walau dalam keadaan suasana pandemik yang kita alami dan juga kita jalani hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala juga beri keberkatan di dalam kehidupan kita bagi sahabat-sahabat kita yang BDR, bekerja dari rumah, work from home, dan juga mereka yang bertugas di pejabat, bertugas di sektor awam dan swasta, sahabat-sahabat kita daripada Mada Penjajak dan juga Mada seluruh negeri Kedah yang turut sama berada dengan kita di online ataupun yang menonton dan juga yang mendengar program kita pada pagi ini. Kita membicarakan tentang tajuk yang berkaitan dengan perspektif bekerja dan mencari rezeki menurut Islam, yang menjadi suatu perbincangan yang sepatutnya sentiasa kita ingat dan sentiasa kita beri perhatian, kerana ini adalah merupakan salah satu daripada anugerah sebenarnya Allah Subhanahu Taala beri kepada kita boleh bekerja, ni satu anugerah. Tapi sebalik anugerah itu sebenarnya terselip satu perkara besar yang kita kena tanggung, iaitu amanah. Jadi anugerah dan amanah Allah Ta'ala beri dalam kita bekerja ni sebenarnya untuk mencari kerana memang akan duduk saja-saja untuk hidup di atas muka bumi, kerana kita ni jadi khalifah. Khalifah ni artinya orang yang memerintah. Orang yang memerintah ni dia tak kira lah pada posisi mana ataupun pada kapasiti mana. Kalau macam duduk universiti, maka komuniti di universiti adalah merupakan mereka yang hidup bersekaran kita. Kalau kita duduk di Mada, dia beradik kita di Mada dengan GMPPK apa semua. Jadi ini adalah merupakan kehidupan yang kita kena lalui. Kita dapat amanah, kita buat dengan betul, maka Allah Subhanahu Taala akan beri kepada kita yang pertamanya rezeki yang halal. Kerana talabul halal faridatun ala kulli muslimin. Kata Nabi SAW, cari rezeki yang halal itu adalah merupakan kefarduan ataupun kemestian yang kita kena dapat, ya, kita kena cari, yang kita kena rebut, yang kita kena kejar, kerana inilah antara yang menjadi pokok utama perbincangan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat esok. Di akhirat esok Allah Taala akan tanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Kita semua adalah pemimpin, kita khalifah, kita penjaga, dan kita semua adalah orang yang akan ditanya, dan setiap penjaga akan ditanya terhadap apa yang dia jaga, apa yang dia pimpin. Jadi hari ini Allah Ta'ala beri kepada kita satu ruang kesempatan. Bagi saya kerja ni adalah satu kesempatan yang ada had dan masa. Jadi bila kita dah dapat kesempatan ini, bila kita dah dapat ruang ini, maka Allah Ta'ala berilah kepada kita ni amanah untuk kita buat bagi sempurna. Cuma kita kena ingatlah, jangan biar dia berlalu kerja tu hanya untuk dapat imbuhan di atas muka bumi saja. Tapi kita yang paling penting ialah kita nak kalau boleh sama pahala. Kalau tidak, rugilah umur kita sampai 60. Sampai umur 60 tahun barulah kita habis kerja. Bersara wajib, kita berhenti dah kerja, habis. Bila umur 60, laratkah kita nak kampui pula, nak buat amal ibadat secara khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka pada saya lebih mengatakan, laksanakanlah kerja dalam bentuk serampang dua mata ataupun 2 in 1. Pahala pun kita dapat, keduniaan pun kita dapat, akhirat pun kita dapat, keduniaan pun kita dapat, pahala pun kita dapat. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, pahala yang kita buat secara khusus tu nama dia ibadat khusus. Ibadat khusus ni khusus kita buat kerana Allah, yang Allah Taala fardukan secara individu. Individu lah, semua orang kena buat, semua orang kena laksanakan. Secara individu. Yang kedua, kita nak buat pahala secara am ataupun kita sebut sebagai ibadat umum. Ibadat umum ni lah yang kita kerja, kita ambil kesempatan untuk berbakti, kita ambil kesempatan untuk kita
laksanakan orang kata tanggungjawab bagi sempurna, dan daripada tanggungjawab itu dapat manfaat kepada orang, maka dapatlah pahala mai kat kita. Yang tu kita kata serampang dua mata. Dua-dua dapat. Keduniaan pun kita dapat, akhirat pun kita. Jangan kita dapat seimbang. Keduniaan setengah, akhirat setengah, rugi setengah tu. Kalau boleh jangan kata seimbang. Kita kata two in one, dua-dua dapat. Dalam waktu yang sama berjalan, dalam waktu yang sama pahala jalan, dalam satu yang sama Allah Ta'ala bagi imbuhan dan kebaikan kepada kita di dunia. Soal hak lain-lain Allah Ta'ala nak atok, itu hak di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan perempuan muslim-muslimat sedang menonton, sedang mendengar yang dirahmati Allah sekalian. Orang yang suka seronok dengan buat benda kebaikan ni, kata Nabi SAW di dalam satu hadis, siapa yang seronok dengan melakukan kebaikan dan bersedih bila dia melakukan kejahatan, maka dia adalah merupakan orang mukmin yang beriman. Dia seronok buat benda baik, dia seronok bekerja. Dia kena ada keseronokan bekerja. Ada orang kata kerja tak ada mood. Dan sebenarnya kena wujudkan keseronokan bekerja, kerana datangnya keseronokan itu daripada hati kita menunjukkan betapa kita ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita seronok buat ibadat, sebenarnya kita ikhlas dengan Allah. Kita seronok bekerja, kita ikhlas untuk bekerja. Cari harta yang halal, kita melaksanakan tanggungjawab dan tugas yang diberi kepada kita. Maka inilah yang disebut sebagai orang yang seronok untuk melakukan kebaikan. Kerja ni tuan-tuan dan puan-puan muslimat yang dirahmati Allah, dia adalah merupakan amalan ataupun kita sebut dalam istilah bahasa kita sebagai aktiviti yang mana boleh menghasilkan sama ada dalam bentuk barangan ataupun perkhidmatan. Kalau orang tu dia jual makanan untuk orang beli, kerja. Kalau dia jual barang untuk orang guna, kerja. Walaupun dia tak kerja macam dengan kita, tapi dia jual. Dia memberikan input dia, output dia dalam bentuk orang boleh guna benda tu. Maka kita anggap dia bekerja. Satu lagi kerja ialah apa yang dia buat sebagai satu perkhidmatan yang orang lain dapat manfaat. Pensyarah, dia jadi pensyarah dia bersyarah kepada anak-anak buah dia, anak-anak murid dia. Maka apa yang anak murid dia dapat sebenarnya dia bekerja. Dan apa anak murid dia ni Allah Ta'ala beri sebagai orang yang menerima input daripada apa yang pensyarah dia bagi. Kita yang bekerja di pejabat, kita ada output kita. Iaitu semua perkhidmatan yang kita beri kepada orang, dan perkhidmatan itu betul menurut apa yang dikehendaki dalam Islam. Maka sebenarnya dia dah cukup untuk beri kebaikan kepada kita dan pahala kepada kita. Cuma kita kena bijak buat benda kebajikan ni, ataupun dalam istilah bahasa kebaikan ni kita sebut, kita kena kreatif. Istilah lah ni kita sebut kreatif. Pak saya dalam suasana PKP ni kerja memang kena kreatif lah. Ada orang kerja di rumah tapi kerja dia memang macam dengan kerja di pejabat. TikTok juga, cuma ada satu dua item yang tak boleh clear sebab semua orang tak ada kerja macam selalu. Tapi kerja dia tak selesai juga. Macam kami di Jabatan Agama ni kena sediakan khutbah. Khutbah tetap ada dalam laman web. Tapi dalam suasana kami bekerja daripada rumah. Kawan tu atok hadis, kawan ni atok ayat Quran, kawan ni cuba susun isi. Lepas tu kami tampuk sekali semua. Atok balik bagi jadi satu khutbah, tak boleh panjang sangat, 1000 perkataan lebih. Kena kurang sikit daripada 1000 perkataan. Sebab orang tak boleh lama duduk dalam masjid, dalam suasana lah. Jadi kita atok bagi elok, kerja jadi. Alhamdulillah, sahabat-sahabat kita tahniah. Walaupun dalam suasana sekarang, itu saya maksudkan sebagai perkhidmatan yang kita beri kepada orang dan manfaatnya menyeluruh, artinya dapat manfaat. Pahala yang Allah Ta'ala beri ialah berasaskan kepada kualiti, sejauh mana kualiti kerja itu dapat dimanfaatkan oleh orang. Okay? Itu pahala yang Allah Ta'ala bagi. Kalau hanya sekadar sekali, lepas tu manfaat dia tak sampai dah, lepas tu lama pula baru dapat sekali lagi orang manfaatkan, maka dia kurang sikit daripada orang manfaatkan kerja tu pada sentiasa.
Kerja dia buat titi bagi ke orang kampung. Contohlah geng-geng Mada lah. Mereka kata kita ni kalau Mada tak ada titi, tak ada jalan apa ban pun tak ada. Mada buat ban bagi orang lalu. Biar pergi lah berlubang-berlubang pun dah. Kan? Lepas pada ni patut pergi elok lah. Buat ban bagi jadi elok. Bubuh tar bagi itu. Orang buat belarak kot tu lah. Pergi masjid, pergi semua. Lain sekali lah ni mereka buat lorong tikui pula dah. Tak apalah. Mada tangguhlah seorang sikit lorong tikui pun. Tapi pahala dah lama dah Allah Ta'ala bagi. Pasal apa? Pasal ini menunjukkan bahawa kemanfaatannya adalah maksima. Jadi buat satu benda, manfaat dia maksima, dia punya kualiti dan pahala di sisi Allah Ta'ala lebih banyak daripada orang yang buat amalan tapi kualiti dia tak maksima. Sekali dia buat, sekali tu je orang guna. Macam ada orang buat kerja simple tapi pahala dia besar. Saya bagi contoh mudah bila saya tengok ada satu orang tu, dia kata masjid hampa buat lah. Aku duit tak ada, aku nak buat papan tanda yang tunjuk ke masjid. Ni nak cerita kata kreatifnya manusia bekerja. Dia kerja dengan kreatif. Dia buat papan tanda menuju ke masjid. Dan papan tanda yang di masjid tulis besar. Masjid Al-apa tulis itu. Lepas tu papan tanda ke masjid, ke masjid, ke masjid. Dia kata, hak tu semua saya sponsor. Dalam mesyuarat, semua orang pakat tertanya-tanya. Pak siapa masjid dah hampa dah duit banyak. Buatlah masjid. Dia nak buat benda-benda yang dia rasa okey. Rupa-rupanya yang dia buat ni, setiap hari kalau orang yang tak biasa main ke masjid, dia akan ikut follow. Dia punya follow, dia punya papan tanda dia. Pergi sana, lah kali jumpa masjid. Oh, yang ni yang dikatakan orang yang kreatif dan bijak buat benda kebaikan. Jadi sebab itu dalam bekerja, dalam kita menghasilkan kerja kita, dalam kita buat benda-benda dalam bentuk amalan ataupun kita punya aktiviti setiap hari dalam bekerja ni, kita nak kalau boleh dalam Islam ni meletakkan ada garis panduan dia. Bukan sembrono ya kita boleh buat kerja. Ikut dan ya orang kata. Dan ni sebenarnya bahasa orang putih. Dia bukan bahasa Kedah. Mereka lah kata, dan ni sebenarnya bahasa orang putih. Sebab itu orang Kedah ni kalau tak sempat, dia panggil tak dan. Dan tu maksud dia tak sempat. Sebab tu orang Kedah kalau beli stick, kawan hak jaga stick tu jangan duk tanya tak ketahuan. Stick ni apa hak yang daging bakar tu. Lagi dia tanya, excuse me sir, you want the well done or the half done? Orang Kedah jawab, ikut dan. Pening kepala kawan tu. Pasal dan tu bahasa Kedah. Orang putih, bahasa orang putih. Ada anak dan ni. Dan ni tinggal sempat lah. Kita kalau boleh sebenarnya dalam soal kita melaksanakan tugas hari-hari, menepati apa yang Islam nak. Ya. Dalam buku yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qaradawi, buku Al-Khasa'is Al-Ammah Islam, ada menceritakan tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan aktiviti kerja ni. Jadi saya ambil daripada situ dan saya campur sikit dengan beberapa fakta daripada beberapa penulisan. Ada 5 item, 5 persoalan yang mesti diambil kira bila bekerja. Termasuk kalau ada orang nak bekerja mai tanya kita, boleh tak saya nak boleh tak tuan kalau saya nak tanya pandangan tuan, saya dapat offer daripada 2 syarikat. Satu syarikat macam ni, satu syarikat macam ni. Senang je kena bagi guideline dia kata. Yang pertama tanya dia, kerja apa yang kamu ditawarkan? Apa tawaran kerja kamu? Okey, dia tawar kerja sebagai pembantu. Pembantu Mada, kerja di Mada jadi pembantu ke menolong ke pegawai ke. Okey, kerja tak apa. Okey, kerja dah okey. Kemudian masuk persoalan yang kedua, tempat kamu bekerja di mana? Kalau bekerja di tempat yang tak sesuai, maka Islam tak memberi pengiktirafan kerja tu halal. Walaupun cara kerja tu sendiri adalah halal. Contohnya kerja jaga kaunter, ya, kaunter bayaran. Tapi tanya soalan dia di mana? Oh, di kelab malam. Tak boleh.
Kerja kat kaunter kalau kelab malam tak boleh. Kalau kerja dulu-dulu lah, zaman dulu-dulu ni, zaman saya belasan tahun dulu ni, kerja di kaunter pengawayang. Tanya kerja mana? Kerja kaunter. Oh, kita pun hebatlah kaunter. Rupanya kaunter pengawayang. Tak sesuai. Itu bukan tukang kerja yang tersebutkan sebagai yang diiktiraf dalam Islam secara sempurna. Jadi mana bekerja kita? Yang ketiganya, macam mana cara kerja yang diberi kepada kamu untuk buat? Kena tahu juga kerja dia. Jadi yang keempatnya, kita nak tanya apa produk yang dikeluarkan oleh pejabat kamu. Oh, produk kita ni tentang perkhidmatan lah. Okey, ya. Dan yang terakhirnya, yang kelima, apa niat kamu kerja? Rupanya niat bekerja ni pun diambil kira. Sebab itu, mana-mana orang, laki-laki, perempuan tak kira lah. Kalau orang perempuan yang nak jadi isteri orang, yang paling penting ialah niat bekerja dia apa. Pasal dalam Islam, rupanya orang perempuan yang berkahwin, bila dia bekerja, konsep yang asas ialah membantu suami dalam bekerja. Walaupun duit adalah milik dia dan suami tak boleh kacau duit dia. Tapi restu ataupun mesti dapat kebenaran daripada suami. Niat tu apa? Kita pula yang jadi orang laki-laki ni, bila dah ada isteri, bila dah ada anak, niat bekerja apa? Oh, niat bekerja nak cari rezeki. Cari rezeki tu kenapa? Kerana Allah Ta'ala suruh salah satu daripada kewajipan seorang suami ialah bagi nafkah kepada isteri dan anak-anak. Wajib. Pahala dapat. Tu kaedah dia, cara dia, garis panduan dia, frame yang Allah Ta'ala beri dalam Islam ni, bahawa kalau kita buat ikut dia, dari segi Islam tak lari dah. Pahala Allah Ta'ala bagi. Banyak sikit je. Banyak yang saya sebut tadi lah. Banyak tu manfaat dia banyak, kualiti dia lebih. Sikit ni mungkin kualiti dia kurang dan juga manfaat dia kurang. Ada orang kerja kualiti kurang, pun dah buat satu benda, 2 tahun dia orang pakai. Apa dia? Setahun sekali je orang pakai. Dia buat tempat sembelih lembu. Sekali tu jalan masjid. Orang pakai setahun sekali pakai. Pasal apa? Pasal korban di masjid sekali lah. Kecuali lah kalau orang nak sembelih apa-apa pula di masjid tu, boleh dapat pahala kat dia. Artinya, satu tempat yang dia buat, satu benda yang dia buat, kualiti dia itu, kualiti yang orang kata maksima, maka pahala dia maksima. Macam orang mengajak setiap hari. Pensyarah, guru, macam kita, saudara-saudara yang kerja di MADA, tiap hari bekerja. Keluar bekerja, buat bagi untuk petani, lepas tu petani dah ambil dah padi, lepas tu bagi keluar arahan lagi, suruh buat itu, suruh buat ini. Benda itu berterusan pahala dia, kebajikan dia berterusan. Produk apa kalau kerja MADA? Minta maaf lah, cerita pasal MADA lah senang. Kerja apa? Oh, kerja di MADA. Mana bekerja? Pejabat MADA. Macam mana bekerja? Kita kerja nak bagi petani-petani ini mudah untuk melaksanakan kerja mereka. Produk apa? Buat keluar padi. Niat apa? Nak tolong orang. Cukup lengkap. 5 syarat yang Qaradawi letak, maka sampailah matlamat dia. Inilah perspektif bekerja dan mencari rezeki dalam Islam. Niat kena betul, produk mesti halal, kerja macam mana kita kerja kena mesti betul, mesti elok dan dapat apa ni manfaat pada orang. Kerja di mana, apa kerja kita. Ini antara benda yang disebut di dalam Islam kerana ia adalah merupakan benda-benda yang mestilah menepati kepada syariat. Di dalam sebuah kitab lain disebutkan bahawa di antara halal ataupun orang kata sempurna seorang bekerja, kalau dia isteri, dia kena dapat izin suami dia. Tak kira lah kerja dalam bentuk apa. Nak pergi berniaga ke, nak kerja online ke. Dah kerja lah ni orang perempuan kerja online dia. Duduk di rumah, buat baju, ada setengah tu buat benda simple-simple je. Tapi jual online mesti dapat orang kata permission, dapat kebenaran, keizinan daripada suami dia. Kemudian ni yang keduanya, produk dia jangan memberi mudarat kepada orang. Jangan beri mudarat kepada orang. Kalau nak buat racun, bukan untuk racun yang memberi mudarat kepada orang, tapi racun untuk memberi kebaikan kepada orang.
Adakah racun bagi kebaikan? Adalah. Racun hak mada bubuh dalam apa bendang mereka tu. Hak tu bagi kebaikan kepada orang ramai. Semua orang ramai pakat dapat kebaikan daripada dia. Jangan bagi mudarat. Jangan bawa keluar satu produk yang menyebabkan mudarat. Dan juga satu lagi, ya, ada disebutkan di dalam kitab bahawa kita kalau nak dapatkan bekerja itu pahala dia baik ialah jangan sumber daripada gaji kita dibayar daripada sumber yang haram. Jangan. Jadi carilah kaedah macam mana pun kita bekerja betul dah. Niat kerja kita betul dah. Tapi jangan sumber yang dibayar kepada kita daripada sumber yang tak halal. Hak tu tak boleh. Kerana ada satu kata-kata daripada kata salah saya daripada hadis, ya, hadis Nabi SAW ada sebut, ya, bahawa apa-apa yang datang daripada sumber yang haram itu, maka walaupun kita gunakan dia untuk perkara yang halal, maka hukum dia tetap haram. Imam Ghazali pun kata, ya, tuan-tuan mungkinlah hak ni tambahan jelah. Di antara salah satu daripada cara untuk mendapat keberkatan dalam rezeki ialah yang pertama, rezeki kita mestilah datang daripada sumber yang halal, ya, sumber yang halal. Jadi kalau macam dengan majikan kita adalah kita confirm dah majikan kita memang ambil duit yang halal untuk bayar kepada kita. Kerana di antara kesan dia ialah apabila kita dapat makan ataupun kita guna daripada sumber yang haram untuk kehidupan kita, Allah Ta'ala beri kepada kita di antaranya ialah ilmu yang kita mengaji sebenarnya tak dapat keberkatan. Di antara ciri-ciri ilmu yang tak ada keberkat ni ialah yang pertama, kesan daripada apa yang kita mengaji, kita pergi dapat apa-apa rezeki daripada sumber yang haram. Kesan dia. Dan yang kedua, Allah Ta'ala bagi jadi ilmu yang kita mengaji, orang tak mau ambil manfaat. Tak ambil manfaat. Dan yang ketiganya, kesan daripada ilmu yang tak ada berkat tu ialah kita buat kerja dengan cara yang baik tapi dibayar daripada harta yang haram. Tu Imam Ghazali katalah. Jadi sebab itu kesan dia ada kalau seandainya kita bekerja daripada kerja yang halal tapi dibayar daripada sumber yang haram. Jadi sebab itu kita kena jaga-jagalah bab-bab ni pun kadang-kadang kita tak apa ambil tahu sangat, ya. Jadi tuan-tuan puan muslim muslimat, sidang penonton, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Jangan sama sekali kita involve dengan kerja-kerja yang tak menepati syariat. Ya, tak menepati syariat. Kerja yang tak boleh nak semayang contohnya. Nak semayang tak boleh. Kita buat satu kerja, tak boleh nak semayang. Nak tinggal sat pun kerja tak boleh untuk kita melakukan ibadat. Kalau boleh, elakkanlah daripada kerja yang macam tu. Ada orang setengah-setengah sahabat-sahabat kita, ya, yang Allah Ta'ala uji mereka lah. Ya. Kita tak tahu kalau kita ni mungkin tak kena uji sampai tara tu. Diuji dengan cara bekerja tapi tak boleh buat ibadat. Kesian kat kawan-kawan. Dia tak boleh buat ibadat. Dia tak boleh tinggal langsung, Ustaz. Jumaat pun kami kena tukar shift. Minggu ni kami pi, minggu depan kami tak boleh pi. Kata hak ni kalut. Ni dalam suasana biasa lah. Dalam suasana biasa. Kemudian yang keduanya, kalau boleh kerja kita ni jangan berkaitan dengan ibadat agama lain. Ya, dia ada kaitan dengan ibadat agama lain. Contohnya kerja buat long ke, kerja apa, ialah yang ada kaitan dengan ibadat agama lain lah. Kerja kita ni buat gaharu, tempat orang sembah, orang semayang, orang bukan Islam semayang. Kerja yang kita sebut sebagai kerja yang ada fitnah lah dalam Islam. Ya, kita cuba elakkan kerja yang macam ni. Kemudian yang keempatnya ialah, yang ketiganya ialah kerja yang menyebabkan kita tinggal perkara-perkara asas dalam tanggungjawab.
Apa dia? Tinggal tanggungjawab terhadap keluarga. Anak-anak pun kita tak ambil tahu, isteri pun kita tak ambil tahu. Tanggungjawab dengan Allah lagi dah tak dan. Dia jadi gitu. Nak puasa tak boleh. Tanggungjawab dengan anak pun kita tak laksanakan, tanggungjawab dengan isteri kita tak laksanakan. Satu lagi tanggungjawab dengan jiran dan masyarakat pun kita tak boleh buat. Ini kerja yang membawa kepada fitnah. Jadi sebab itu kita takutlah juga takut juga kerana fitnah ini akan menyebabkan Allah Ta'ala marah kita sebab kita tak selesai tanggungjawab kita. Allah Ta'ala tanya kita tanggungjawab terhadap isteri, tak selesai juga. Tak sempat kita tengok isteri kita nak pergi kerja di pejabat pun tak tahu dia pakai baju warna apa. Tiba-tiba duk tengok orang angkat tangan dia kat kita. Siapa dia, beladah perempuan mana, beladah angkat tangan. Tengok-tengoklah isteri kita, awaklah hang pakai baju ni aku tak perasan. Nak perasan apa zaman lah ni semua orang pakai topeng muka. Tak kenal. Sampai lagi tengok, wah bini kita awalnya. Jadi fitnah. Jadi macam-macam kita tak ambil tahu. Tak ambil tahu tentang anak-anak. Tak tahu dah macam mana anak kita mengaji, tak tahu dah macam mana. Ini antara kerja yang akhirnya menjadi fitnah kepada kita. Dan yang ketiganya, sampai tak ambil tahu tentang jiran dan masyarakat. Yang ini disebutkan, yang disebutkan bahawa di antara fitnah dalam bekerja, ialah langsung tak ambil tahu tentang jiran. Tak tahu dah jiran sebelah kena COVID pun kita tak tahu, masuk hospital 3-4 hari dah pun kita tak tahu. Anak jiran kita yang duduk di Kuala Lumpur tak balik-balik dekat sebulan, dengar-dengar mereka cerita, orang cerita kata mati dah. La ilaha illallah. Kita tak ambil tahu. Di akhirat esok tak selesai kita yang saya sebut hadis tadi ni. Di akhirat esok tak selesai kita dengan Allah SWT sebab kita ambil tahu tentang benda-benda yang berlaku di persekitaran kita. Jadi sebab itu, kita kalau boleh dalam soal kerja ni, jangan kerja tu mengekang kita ataupun menghalang kita daripada benda-benda asas ni, Masyarakat ada orang yang mati, ada orang yang macam dengan bukan dalam suasana PKP ni, kenuri. Kenuri ni sampai tak pi tengok kenuri depa buat apa. Siapa dia yang nak kenuri tu sembelih lembu bila tak tahu. Kita kerja kita aja. Sampai kawan tuan kenuri tu kata amboi macam hampa tak kenuri macam tu. Jadi orang kecil hati sebab kita ni sampai kerja sampai tak ambil tahu tentang masyarakat, tak ambil tahu tentang keluarga. Saya kadang-kadang rasa sedih bila anak-anak yang setengah tu sampai mengadu. Kata ayah dia tak ambil tahu tentang kehidupan dia. Sampai bila besar dengan hidup dia dengan kehidupan dia aja. Tak ambil tahu langsung. Ibu bapa tak ambil tahu tentang dia. Dia rasa sunyi, dia rasa keseorangan dalam kehidupan. Duit ada. Duit ada. Semua benda cukup dalam hidup dia. Tetapi ada kelompangan ataupun ada benda yang tak clear. Apa dia? Tak dapat kasih sayang daripada ibu bapa sebab sibuk bekerja. Jangan jadikan kesibukan bekerja sebagai racun yang merosakkan kehidupan. Yang pertama, kehidupan berumah tangga. Yang kedua, tanggungjawab terhadap anak-anak. Dan yang ketiganya, kehidupan kita dengan masyarakat. Selain daripada kena jaga tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak kalau boleh dalam kita bekerja ni nak cari kerja yang ikut macam mana kacamata yang Islam nak yang kita bincang pada pagi ni, iaitu perspektif kita bekerja yang mana kalau boleh ikut rezeki yang Allah Ta'ala beri itu berdasarkan kepada apa yang agama atur. Tuan-tuan perempuan muslim-muslimat, sidang penonton, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Ada satu perkara yang penting juga dalam suasana bekerja ni, ialah orang sebut sebagai cari harta berkat. Cari harta yang berkat. Dalam Islam, berkat ni kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Cuma kita boleh lihat dari segi kesan dia. Berkat adalah istilah yang diguna pakai dalam Quran yang menunjukkan kepada ciri orang mukmin. Ciri orang mukmin. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Berkat ni dia mesti menerusi atau melalui
walau anna ahlal qura amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa. Berkat dia kena beriman, dia kena bertakwa. Jadi dalam Islam, kalau nak keberkatan, hanya Islam yang memberi garis panduan dalam soal keberkatan. Jadi antaranya dalam kitab tafsir dia kata berkat ni ialah ziyadatul khair. Ziyadatul khair ni maksud dia kebaikan yang bertambah-tambah. Jadi kalau nak tahu kata berkat tu, kebaikan sentiasa bertambah-tambah dalam kerja buat kita. Tapi ada satu orang penulis kontemporari, ya, nama dia Muhammad Al-Ghazali. Ya, Muhammad Al-Ghazali ni dia kata, kalau nak tahu berkatnya kerja kita, bukan hanya sekadar ziyadah. Bukan hanya sekadar ziyadah. Dia ada lagi ciri-ciri dia. Yang pertama sekali, sa'adah. Sa'adah ni bahasa Arab, bahasa Melayu kata bahagia. Ya, bahagia ni salah satu ciri berkat. Nak tahu kita boleh kerja di satu tempat, kita seronok bekerja yang saya sebut tadi ni. Kita gembira, kita bahagia bekerja. Walaupun susah. Ada setengah orang kerja susah tapi masih boleh tersenyum kerana dia rasa seronok. Kerja kita tengok Allah, kerja di bendang ni susah tapi boleh senyum. Kerja motong kita tengok Allah duduk dalam kena dengan nyamuk, dengan pacat. Tu tak kira lagi babi ligan dalam kebun, tak kira lagi. Tapi depa boleh senyum. Pasal apa? Pasal di antara salah satu ciri yang dikatakan berkat oleh Muhammad Al-Ghazali ialah as-sa'adah, dia bahagia. Jadi kalau kawan-kawan duk boleh kerja dengan kita, duk boleh gelak senyum main melawak dengan kita, dia bahagia sebenarnya. Dia menjalani kehidupan bekerja yang penuh keberkatan. Ada orang kerja mudah tapi tak seronok, ada. Kerja dia mudah aja, kerja jaga store aja, tapi dia tak best. Dia kerja tak seronok, dia kerja tension. Dia kata tension lah, jaga store ni, dia kata kena duduk, tunggu orang nak main minta. Tak tahu hari ni orang nak minta apa. Ni lah musim PKP, siapa pun tak minta apa. Jaga kena jaga, pasal apa? Satgi ada orang nak main minta barang, tapi tak tahulah siapa dia nak main. La ilaha illallah, dia kata tak syok lah kerja. Sebenarnya, hilang keberkatan. Orang kerja dengan penuh seronok adalah merupakan orang yang berkat dalam kerja dia. Macam dengan kita lah, walaupun kerja duduk di rumah, tuan-tuan, perempuan pun sama lah dengan saya. Walaupun kerja di rumah, sibuk lebih daripada kita kerja pejabat lagi. Yang tu, yang ni nak buat. Lepas tu pula, kita pula terhad kita punya pergerakan kita sebab kita duduk di rumah. Tapi kita rasa seronok. Walaupun letih, kita rasa seronok. Maka seronok itu salah satu apa yang disebut sebagai berkat. Yang kedua, az-ziyadah tadi. Az-ziyadah tadi artinya dia semakin bertambah kebaikan, dia semakin bertambah kebahagiaan, dia semakin bertambah orang kata keseronokan. Sebab itu kita dalam soal kerja di pejabat, kita cuba bina keseronokan bekerja. Barulah bila satu hari demi hari orang akan rasa lebih seronok untuk bekerja. Kami tang ni seronok dah, tak payahlah. Sampai kalau nak tukar pun rasa macam dengan tu. So tukar lah, kami syok duk tang ni. Tapi tuan-tuan jaga, isu tukar ni pun kadang-kadang kita tak tahu hak tempat kita nak pergi tu macam mana. Ada kawan-kawan kita yang tak suka tukar. Tak syok tukar, buat apa, duduk jauh dia dah. Tiba-tiba dia pergi tempat baru. Oi, tempat baru lagi seronok rupanya. Tempat baru lagi selesa, tenang rupanya. Jadi kita tak tahu. Ini yang ni dikatakan sebagai kebaikan, jasa bakti, budi kita semakin bertambah, kita boleh bagi kepada orang. Maka itu dikatakan kebaikan. Yang ketiganya, kata Muhammad Al-Ghazali, ciri berkat ni lah. Jadi ciri berkat ni yang ketiganya ialah kita rasa larat kerja lama. Ada setengah orang kata, tak larat kerja lah tang ni. Larat kerja ni macam dengan orang duduk dalam rumah lah. Orang duduk dalam rumah, duduk dengan isteri dia.
Dia larat duduk walaupun kita kata la ilaha illallah, kita tengok bini dia, kita pun takut. Ayam pun takut tengok bini dia, punya cengih. Tapi dia larat duduk dalam rumah, dia seronok duduk. Ini kata berkat kehidupan rumah tangga dia. Ya. Jadi berkat kehidupan dalam rumah tangga ni ialah kita larat kerja lama. Kerja sampai 10 tahun, ada setengah orang kerja sampai 20 tahun. Kerja larat kerja. Pasal apa? Pasal pada dia enjoy aja dia kata kerja Ustaz. Kita enjoy aja kerja. Dan kerja best ya. Tu yang kata orang pandai, kerja kerana mungkinlah betul dah. Cara ciri-ciri Islam letak tu, niat dia pun betul apa semua. Dia enjoy kerja. Sampailah ni berapa tahun dah Pak Haji kerja? Dia kata dekat 28 tahun dah. Allah lamanya. Okey tak apa. Kerja. Okey je. Cuma sekarang ni dia tak palarat sangatlah bawa kereta. Dia jadi driver. Tak palarat sangatlah bawa kereta sebab main ngantuk mata tua ni. Orang bagi duk kerja kot dekat-dekat ni ya. Tapi Alhamdulillah dia tak seronok. Nampak? Kesan daripada yang kata berkat dia bekerja tu, dia boleh kerja lama. Macam kita lah, ada setengah orang kata, ni nak abang, dia kata, saya ni masa mula-mula kerja dulu saya ada beli 1 jam. Sampailah ni jam tu saya boleh pakai. Berkat sungguh. Nampak orang kata. Pasal apa? Pasal lama jam tu duduk dengan dia. Ada setengah orang beli motor tu, motor zaman dulu-dulu lah, tak tahulah. Zaman tu apa sahabat-sahabat kita ada lagi motor tu. Motor Honda Fame. Dia kata, Honda Fame dia beli zaman tahun 1986, 87 dulu ni dia kata. Sampailah duk boleh tarik padi lagi. Sampailah ni duk boleh tarik padi di bendang. Sakan kata, berkat. Pasal apa? Pasal lama benda tu boleh duduk dengan dia. Jadi siapa dia yang larat duduk dengan bini walaupun isteri kita tu cengih sikit, walaupun isteri kita tu kuat bebai sikit, tapi kita rasa macam dengan tak rasa apa? Tak rasa macam dengan tak seronok, kita larat duduk dengan dia. Orang lain pun duk habang kata, aku kalau aku tak larat duduk. Dia kata aku okey je. Pasal berkat Tuhan bagi dalam perkahwinan dia. Lama masa dia boleh duduk. Ataupun dia beli barang, lama masa dia boleh jaga barang dia tu. Kereta dia tu, dia nak naik daripada dulu sampai lah ni. Mazda 808. Lah duk naik lagi Mazda 808. Kereta ada satu orang Mada pakai kereta jenis apa? Toyota Le. Toyota Le. LE. Toyota LE. Sampailah duk boleh pakai LE tu. Dia kata berkat Ustaz nak abang bagi. Aku pakai duit kerja ni beli ni. Himpun duit. Allah. Tu dia. Itu yang dikatakan boleh lama bertahan duduk dengan dia. Ataupun boleh lama dia bekerja di satu tempat. Kata Muhammad Al-Ghazali. Dan yang terakhirnya yang Muhammad Al-Ghazali sebut tentang berkat dalam kerja ni ialah dia bekerja apa yang dia nak dia boleh dapat. Contohnya dia boleh dapat beli benda apa dia nak. Dia boleh beli rumah walaupun rumah dia taklah hebat macam rumah orang lain. Dia boleh beli kenderaan. Dia ada anak-anak. Semua benda hak dia nak dalam hidup, dia kata alhamdulillah aku dapat. Maka kita sebut sebagai itulah benda-benda yang berkat. Jadi dalam soal bekerja ni, antara benda yang tak boleh kita nak jauhkan ataupun kita nak lari ialah cuba tengok kita rebut keberkatan dalam kerja. Sebab itu ada ulama yang kata berkat ni artinya walaupun sedikit, tapi kebaikan dia merata-rata orang semua pakat dapat. Walaupun kerja kita nampak ada setengah orang lah. Kerja dia nampak simple je. Kerja buka ban. Ban Mada tu, kerja dia buka hak tu je. Ayak penuh, dia buka. Ayak tak ada, dia tutup. Bagi ayak penuh balik, dia buka. Ada setengah orang nampak kerja simple, tapi manfaat dia, ini yang dikatakan kebaikan dia merata-rata orang pakat dapat. Jadi, apa yang dia nak dalam hidup, dia dapat. Walaupun tak sehebat orang. Jadi, tuan-tuan perempuan, sidang penonton, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hak tu yang disebut berkat pada Muhammad Al-Ghazali. Yang pertama, as-sa'adah. Yang kedua, az-ziyadah. Yang ketiga, ad-dawam. Yang keempat,
al-istijabah. Itu sebut oleh Muhammad Al-Ghazali. Antara benda yang kesan daripada keberkatan dalam kerja juga, sebab tu saya lebih seronok sebut berkat ni. Berkat ni kerana dalam Islam saja yang kita sebut kerja berkat, ya. Dalam agama lain ataupun dalam sudut lain kita tak ada lah sebut, sebab dalam Quran sebut istilah berkat ni. Contohnya gaji sikit. Gaji walaupun sikit tapi semua anak-anak dia, isteri dia, mak ayah pun boleh tumpang lagi dengan gaji dia. Walaupun kerja sebagai buruh biasa saja. Tapi mak ayah pun boleh tumpang, adik-adik pun boleh tumpang. Adik nak pergi mengaji dia boleh bagi lagi 200-300. Tu dia yang kata berkatnya, ya. Pasal apa? Pasal mungkinlah dia kerja duduk di kampung, kan. Nyok tak payah beli, santan tak payah beli, ikan pun pakai tangkap kot belah belakang rumah dia aja. Ayam belah sendiri, tak payah beli di kedai. Kita nak kena beli ayam di kedai sekilo berapa puluh ringgit. Dia tak payah dah. Kambing dia belah, nyok ada di rumah, daun pandan tak payah beli, serai ada di rumah dia, semua benda dia. Gaji dia ni boleh kata tiap bulan masuk, sikit je dia ambil bawa keluar. Celah-celah tu ada adik nak pergi mengaji, dia boleh bagi. Celah-celah tu lah ni. Adik-beradik pakat susah, mai tumpang dengan dia. Ada abang dia nak perbaik rumah. Tak apa abang, hamil duduk dengan aku. Ni anakku 2-3 orang. Aku support semua sepanjang rumah hang orang perbaik. Sampai abang-abang boleh tumpang. Jiran-jiran boleh tumpang. Tengok kerja je ni buruh biasa aja. Pasal apa? Berkat kerja. Kita bekerja dalam suasana keberkatan ni adalah benda-benda yang kita nak malah di antaranya kita kerja ni ada orang kadang tapi walaupun macam tu kita seronok kerana keberkatan yang Allah Ta'ala beri dalam kerja kita. Jadi sebab itulah dalam Islam lebih menitik beratkan soal-soal yang berkaitan dengan benda-benda yang macam ni. Keberkatan dalam kerja, ya. Dan selain daripada tu juga Islam meletakkan garis panduan supaya kerja kita bukan hanya kerja yang kita nak selesaikan pada ketika di dunia, tapi kerja yang Allah Ta'ala beri kepada kita sebagai tugas yang sampai pahala dia di akhirat. Ada orang dalam Islam ni kerja untuk cari makan bukan hanya kepada diri dia, tapi bekerja nak bagi makan anak isteri dia. Satu jenis. Pahala kebaikan macam itulah yang dapat. Yang kedua, ada orang yang bekerja bukan untuk keperluan diri, bukan untuk keperluan keluarga, tapi lebih kepada keperluan masyarakat. Dia punya keluarga dia, anak-anak dia cuma dapat gaji daripada imbuhan kerja dia. Tapi masyarakat lebih memerlukan dia ni. Ni pun ada juga jenis kerja macam tu. Ya, masyarakat lebih penting untuk dia bekerja kerana kebanyakan produk dia diguna pakai dalam masyarakat. Ada jenis yang macam tu. Ada orang yang bekerja untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu Wa Taala kerana kerja dia ada berkait rapat dengan unsur-unsur alam. Contohnya orang hak kerja duk jaga dalam hutan, orang aja macam tu. Duk jaga sungai. Ni jenis-jenis orang yang kerja yang jenis-jenis ada kaitan macam tu. Jadi sebab itu pada saya bila kita dah niat dah betul, bila kita dah buat semua kerja tu dengan betul, dan juga kita pula melaksanakan tugas kita ikut apa yang Allah Ta'ala suruh, apa yang majikan suruh, maka sebenarnya dapat dah dia punya kebaikan-kebaikan dia. Ya? Sebab itu kerja juga dalam soal Islam, Islam lebih meletakkan kerja secara amal jama'i. Ya? Istilah amal jama'i ni artinya kita tak boleh bekerja sendirian, tuan-tuan. Sedang penonton, sedang pendengar dirahmati Allah sekalian. Islam lebih mengutamakan kerja secara kolektif. Ya, secara kolektif. Kita kerja ramai-ramai, lepas tu pakat-pakat bagi idea, lepas tu kalau benda susah kita pakat-pakat share buat kerja seorang sikit supaya benda ni selesai dengan keadaan yang tak tertekan. Itulah sebab
apa-apa pun dalam kerja, jangan buat sorang-sorang. Kita buat secara amal jama'i, ada mesyuarat, ada perbincangan. Sebenarnya itu yang Islam suruh. Ya, tengok hari ni macam-macam dah jadi kes. Kes orang tension dalam kerja. Kes orang tension dalam rumah tangga. Sampai tahap yang sangat kritikal, sampai dia sanggup menghilangkan nyawa dia, terjun bangunan. Apa sebab ni semua ni? Semua ni ialah disebabkan oleh tertekan, tekanan kehidupan, dan dia tak berfikir dengan matang. Ya, orang sanggup bunuh diri, tuan-tuan, disebabkan tak berfikir dengan matang. Tanya orang ada tahulah. Saya duduk dulu ni, macam-macam cerita sampai terjun apa ni, ampan jajak. Terjun ampan jajak. Tu ampangan tu debom terjun masuk dalam tu, mati 2-3 orang. Seorang mati, sat kawan tu pula habaq kata ada mayat sangkut. Bunuh diri. Disebabkan oleh tekanan. Jadi supaya kerja kita tak tertekan, supaya kerja kita boleh dilaksanakan dengan baik, kita buat secara kolektif, kita buat secara amal jama'i. Islam suruh kita buat kerja secara beramai-ramai. Kawan tu tolong bagi idea, kawan ni tolong buat kerja tang ni, kawan tu tolong buat atuk hak ni. Jadi semua akan buat kerja dengan keadaan yang sempurna. Yang keduanya, untuk mewujudkan kerja yang bagus ialah kita perlu bertindak bersegera kalau untuk benda-benda yang berkaitan dengan kebaikan. Habaq kata ada benda untuk membawa kebaikan, buat. Buat terus. Jangan duk tangguhlah ni isu ni kita bawa tahun depan lah. Tahun depan pula PKP, langsung tak boleh buat. Jadi sementara ada waktu, sementara ada masa, sementara ada peluang, laku. Buat. Kita kata, berasan tahun ni kita boleh pergi haji. Jangan terbaik ni, jangan tangguh. Pergi terus. Jangan lengahkan sesuatu pekerjaan yang baik. Itu kaedah dia. Yang pertama, manusia tak boleh buat kerja secara sendirian. Kena buat kerja secara kolektif. Itu Islam suruh. Yang kedua, jangan lengahkan sesuatu pekerjaan. Lengah ni artinya kita bertangguh-tangguh, tak benda ni. Kita rasa tahun ni. Kalau benda tu boleh buat tahun ni, buatlah. Kalau benda tu boleh buat dengan segera, buatlah. Kerana kebaikan itu jangan bertangguh. Yang ketiga, kita jangan putus asa dalam soal kita nak berjaya dalam kerja. Memanglah Allah Ta'ala uji manusia ni kerana nak tengok sejauh mana kesabaran dia, sejauh mana dia keupayaan dia. Ya. Tak tahulah tuan-tuan perempuan sidang penonton yang ada dalam online kita ni, macam mana kehidupan tak sama sebenarnya. Ya, Allah Ta'ala bagi jadi kita kehidupan kita ni tak sama sebagai hikmah sebenarnya. Bukan semua jadi bos, bukan semua jadi buruh, bukan semua jadi orang pertengahan. Ada Allah Ta'ala bagi orang yang pelbagai dengan kita punya kebolehan yang pelbagai. Jadi jangan cepat putus asa. Kerana putus asa ni di antara salah satu daripada senjata syaitan. Senjata syaitan ni dia ada 2-3 benda. Yang pertama wah-wah, yang kedua putus asa, yang ketiga fikir benda nak buat hak tak elok. Tu perangai syaitan. Jadi yang pertama wah-wah jangan. Yang kedua putus asa jangan. Ya, putus asa jangan. Contohnya minta kerja tak dapat ataupun minta sesuatu perkara yang kebaikan dalam hidup kita tak boleh, jangan putus asa. Ya. Saya pernah terbaca dalam satu kitab ya tentang jangan putus asa dalam soal berdoa. Ada setengah orang kata usaha kita usaha, doa kita doa, tapi tak tahulah kita doa dah sampai lah ni tak boleh. Dah. Usaha kena usaha. Jangan doa saja. Doa saja minta supaya Allah Ta'ala hantar mai kat kita rezeki, tak boleh. Rezeki duduk depan mulut kita pun kita kena suap, kena usaha, baru masuk dalam mulut. Doa ni sebenarnya tuan-tuan, ada seorang ulama tulis dalam satu kitab, ya, Syarah Lubabul Hadis ni, dia ceritakan tentang doa ni dia ada 5 keadaan. Ya, dia ada 5 keadaan. Tak tahulah tuan-tuan perempuan yang sidang penonton yang ada dalam program kita ni doa apa? Dapat ke tak? Ataupun sampailah tak dapat, berdoa puluh-puluh tahun dah. Jangan putus asa. Yang ni yang dalam Islam kita konsep kita. Yang pertamanya Allah Ta'ala beri bentuk permohonan kita ni dalam pelbagai cara.
Yang pertama, dia beri dalam bentuk doa. Apa yang kita doa, hak tu yang kita dapat. Bila dapat? Dapat dengan cara segera. Hari ni kita berdoa, untuk lusa Tuhan bagi. Itu satu cara. Cara yang kedua, hari ni kita doa, Tuhan tak bagi. Tapi Allah Ta'ala tangguh sampai ke suatu masa, mungkin makan masa sampai 10 tahun, ataupun makan masa sampai 20 tahun, lepas tu baru Allah Ta'ala bagi kat kita. Artinya dia tangguh kepada satu masa yang sesuai, yang sampai masa sesuai, maka kita dapat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita doa hari ni. Allah Ta'ala tak beri kat kita hari ni. Allah Ta'ala tak beri pada masa yang ditangguhkan. Tapi Allah Ta'ala beri dalam bentuk yang lain. Kita minta nak kaya. Allah Ta'ala tak bagi kita jadi kaya. Tapi Allah Ta'ala bagi kita sihat. Kawan kita lain ada. Duit banyak, kaya. Dia sakit macam-macam. Habis duit, sakit dia. Kita Alhamdulillah sihat. Panggil makan kenduri, 3 pinggan selesai. Tak ada masalah. Pasal apa? Pasal kaya ni Allah Ta'ala bagi dalam bentuk sihat. Kita minta kaya, ya Allah, engkau berilah aku kaya, ya Allah. Dia bagi kita sihat. Dia bagi isteri kita sihat. Sihat pada kita hari dia. Sihat pada kita hari. Kalau kira naik motor ni orang tak nampak kita, nampak dia ya. Hebat. Allah Ta'ala bagi sihat. Allah Ta'ala bagi anak-anak kita pun sihat. Lahir-lahir tak ada cacat, lahir tak ada sakit, tak kena ulang pergi hospital balik, tak payah. Tuhan bagi sihat. Kaya lah tu. Kaya lah tu. Yang ketiga. Yang keempat, kita doa. Allah Ta'ala tak beri kat kita, tapi dia beri kepada orang yang ada kaitan dengan kita. Itu disebut ulama. Suami berdoa, tak dapat kat suami. Ataupun ibu bapa berdoa, tak dapat kat ibu bapa, tapi dapat kat anak-anak. Macam ada satu orang driver satu syarikat, ya, dia ni duk cerita kat saya, dia kata, Ustaz, saya ni daripada awal-awal kerja memang jadi driver. Dan kami ni tak ada naik pangkat jadi chief driver pun, tak ada gaji ya lah naik, pangkat-pangkat pun tak ada. Ustaz, kami tak pernah pick up pasal pangkat-pangkat ni. Buat kerja jadi driver sampai pencen. Tapi apa yang kami nak dapat? Apa dia? Kami berdoa supaya Allah Ta'ala beri kepada kami kebaikan. Rupa-rupanya yang duduk bawa kereta pimai kerja ni tak naik pangkat pun, tapi Allah Ta'ala bagi anak-anak semua boleh masuk universiti. Rupanya dia berdoa, Tuhan tak bagi kat dia, dia bagi kat anak-anak. Macam yang berlaku kepada ni cerita zaman musim-musim haji ni, teringatlah cerita Siti Hajar. Siti Hajar ni dia lari daripada Safa pergi Marwah, daripada Marwah lari ke Safa. Dia cari apa? Dia cari ayak. Dia dapat ke ayak? Tak dapat. Siapa yang dapat? Ismail, Nabi Ismail yang dapat. Dia yang usaha kelang kabut. Anak yang dapat. Macam tu cara doa. Ada kalanya kita berdoa. Kita minta, tak dapat kat kita, tapi dapat orang-orang yang ada kaitan dengan kita. Siapa dia? Anak kita. Siapa dia? Suami kita. Puan-puan mintalah doa, ya Allah, mintalah ya Allah, engkau berilah aku ni boleh naik pangkat ya Allah. Dia tak bagi kat kita. Bagi kat siapa? Bagi kat suami. Suami sat naik pangkat. Lepas naik pangkat 2 tahun, bos dia pula pencen, naik lagi. Umur sama dengan kita, baru 45. Dah naik dah pangkat sampai N54 dah. Pengarah negeri dah. Muda lagi dia berkata, Allah Ta'ala tolak dia naik. Doa dia, belum tentu. Mungkin doa isteri dia. Isteri dia duk jadi kerani Nambela, duk tentu lah. Kot lah nak jadi kerani CC ke EO pun tak. Duk jadi kerani biasa bela. Doa belum tentu dapat kat kita. Tapi Allah Ta'ala beri kepada orang yang ada kaitan dengan kita. Yang terakhir, yang kelima, jangan putus asa dalam soal doa. Doalah kerana doa tu kadang-kala Allah Ta'ala tak bagi ketika di dunia.
Ya, dia tak bagi pada ketika kita hidup di dunia, tapi Allah Ta'ala simpan sampai di akhirat Allah Ta'ala bagi. Artinya, apa yang kita nak tak dapat di dunia. Mungkin tuan-tuan nak satu hajat lah, tak tahulah hajat apa tuan-tuan ya. Tuan-tuan kalau nak bagi berhajat kita ni Allah Ta'ala terima. Dalam sujud kita ketika semayang, doa dalam hati. Untuk orang laki-laki lah khususnya. Untuk orang laki-laki, doa lebih mustajab pada ketika sujud dalam semayang. Tapi bagi seorang perempuan, waktu mana pun doa dia mustajab. Waktu tak semayang pun mustajab, waktu tak boleh semayang pun mustajab, waktu mengandung lagi mustajab. Orang perempuan ni, mereka ada banyak masa. Masa-masa yang disebut sebagai masa mustajab doa. Ya, mereka ada banyak masa. Jadi, dalam soal berdoa jangan kecewa kerana Allah Ta'ala tak bagi pada ketika kita di dunia, tapi Allah Ta'ala simpan untuk kita dapat di akhirat esok. Balik di akhirat esok baru tengok, ya Allah, apa yang aku minta ni semua Allah Ta'ala bagi waktu ni rupanya. Gitu. Yang ketiga, yang keempat, untuk menjadi seorang pekerja yang baik, dan kita kena sentiasa perbetulkan sikap yang tak baik kalau ada. Contohnya orang tegur kita. Kalau boleh wasa buat kerja jangan main sangat dengan telefon ni. Dalam surat ramai-ramai ni. Bos kata minta maaf tuan-tuan ya. Kalau saya salah cakap kat tuan-tuan, mungkin saya tak tahu apa yang ada dalam handphone tuan-tuan, tapi boleh tak masa kita tengah duk fokus buat kerja, jangan main handphone. Say no to handphone, tak tepi tu. Lepas tu masa kita duk bawa kereta, tolong jangan main handphone. Sampai lampu naik hijau dah tak jalan lagi, kita belakang jenuh bagi horn, dia tak dengar, dia buka radio deras dalam kereta dia, pun masalah juga, tak fokus. Jadi kalau orang tegur supaya kita buang sikap tak elok, terimalah. Ada kalanya orang yang suka menangguh-nangguh kerja. Bos kata jangan tangguh, pasal kerja ni kita kena buat dengan cepat, orang perlu. Jadi kita cuba betulkan. Di antara benda yang Islam nak supaya kita jadi kerja yang cemerlang yang baik, ialah kita berani dan sanggup tinggalkan perkara-perkara yang tak baik yang boleh merosakkan kerja kita. Yang kelima. Kita kena saling bantu-membantu. Ta'awun, dia kata, konsep ta'awun. Bantu-bantu di antara satu sama lain. Kawan kita, dia nak buat satu projek. Projek tu ada kaitan tapi secara tak langsung dengan dia. Tolong dia. Kita boleh tolong dia. Sama ada, mungkin kita salah seorang daripada orang yang pandai IT dalam pejabat, tapi IT kita duk guna untuk proses kewangan dia. Proses berkaitan dengan teknologi maklumat terkini je. Tapi ada kawan kita ni buat satu projek yang perlu kepada kebolehan IT. Jadi kita pun tolonglah dia. Ya, selama ni pakai remote sampai 3-4 biji dalam pejabat. Kawan tu kata, ni nak ajak apa? Ada satu kaedah, tak payah pakai remote. Kita pakai handphone kita yang nak buka TV, pakai handphone nak buka ni. Mai aku tunjuk macam mana nak buat. Dia pun tunjuk kat kita. Jadi semua orang tak payah remote sampai 3-4 biji. Penuh duk dia apa benda ni. Akhirnya dia kata, buat macam ni. Mungkin kita boleh guna kepakaran yang boleh kita ajak orang, ataupun kita boleh guna pakai kepakaran kita untuk kebaikan orang ramai. Jadi sakit saling bantu-membantulah dalam suasana sekarang. Yang penting kita nak sebut bantu-membantu dalam soal kerja satu. Yang kedua, dalam suasana Allah ni lah, kalau ada sahabat-sahabat handai kita ataupun bagi orang Mada sendiri, kalau ada anggota-anggota Mada, ahli-ahli Mada yang duduk dalam keadaan terkepit duit lah ni, terkepit dengan kehidupan, pilah jenguk-jenguk tengok ya. Kok kalau kita boleh tolong tak mana-mana. Tak boleh tolong dalam bentuk duit, tolong cari orang supaya boleh bagi duit kat mereka. Kesian tengok ya. Sampai angkat bendera putih tu saya kira lah yang lain-lain tu.
telefon minta tolonglah kami sikit pun tak apa, tak payahlah bagi beras. Dia kata kami kalau boleh nak duit je, kami nak beli yang tu. Jadi macam-macam lah ya. Jadi saya pernah alami benda-benda yang macam ni bila orang main minta. Seorang sahabat yang saya tahu dia memang dulu senang. Jadi bila lah ni perniagaan pun tutup ya. Bila pekan Rabu pun dah tak boleh operasi macam biasa. Tuan-tuan, dia sanggup hantar anak main di rumah minta duit kat kita, ustaz. Ayah, abah minta nak pinjam 50. La ilaha illallah. Saya kata, suruh abah hang telefon aku lah. Malu buat apa? Dia telefon, dia kata, ustaz, tak ada sungguh dah ustaz. Abah nak makan sehari 2 ni je. Ni pun saya pinjam ustaz, insyaAllah saya boleh bayar. Saya tak payah bayar lah. Amai rumah aku ni ada sahabat-sahabat tinggal duit kat saya. Untuk sahabat-sahabat yang terkepit ni, ada sahabat tinggal duit kat saya. Masa tu lah. Lah ni kalau tuan-tuan main tak ada lah. Duit tu tuan-tuan main cari pula. Tak ada lah. Masa tu. Saya bagi kat dia RM100. Gunalah bang. Abang guna. Dia kata terima kasih ustaz. Malu ustaz tak nak ni. Tu pasal apa? Kereta tutup depan rumah. Kereta dia elok sikit pada kereta saya. Dia tutup tu kereta dia. Dia kata malu kat orang sebab kereta pun tak boleh jalan lah. Nak beli minyak kereta pun tak ada duit. Susah sungguh tuan-tuan. Ni yang kata kita bantu-membantulah. Ya, semangat bantu-membantu ni. Kemudian yang keenam, yang kelima, yang keenam, kita cuba kalau boleh tanya pendapat orang macam mana kita nak membina kebaikan dalam organisasi kita. Islam dia nak kalau boleh setiap masa dia punya kualiti tu semakin baik. Masjid kalau boleh semakin hari semakin ramai orang mai semayang. Lepas tu khutbah semakin hari semakin bagus. Pengurusan masjid semakin hari semakin elok. Jadi kita ambil pendapat orang. Jadi dalam Islam di antara salah satu ciri untuk jadi cemerlang ialah ambil pendapat yang baik untuk kita guna. Jangan tutup terus pintu untuk orang bagi pendapat. Ada setengah tu imam, minta maaf lah tu imam. Ada setengah tu imam macam tu. Ada setengah organisasi macam tu. Tak mau buat sistem 5S ke, sistem apa ke. Dulu ni masa ISO dulu. ISO pun tak mau. ISO 2001, ISO berapa. Dia tak mau. Dia kata tak perlulah hak kita duk buat ni okey dah. Nak ubah suai sistem file kepada sistem dalam bentuk komputer pun dia tak mau. Dia kata guna hak macam kita duk guna sistem hak biasa. Sistem biasa ni kawan hak jaga file tu je hafal, orang lain tak tahu. Centralized printer. Semua printer seorang satu dulu. Jenuh beli toner. Sekarang ni satu je printer hak duk tengah-tengah. Centralized. Dia tak mau guna sistem tu. Artinya ambil pendapat orang guna untuk kebaikan. Jadi antara salah satu untuk mendapat kecemerlangan ialah terima pakai pendapat yang baik-baik. Walaupun pendapat itu datang daripada orang yang biasa-biasa. Kita ni dalam kerja ni, janganlah anggap orang bawah kita ni, otak dia, IQ dia rendah dah. Ya. Mungkin lebih baik pendapat dia daripada pendapat kita. Jadi guna pendapat orang. Yang lebih baik. Ya. Dan yang terakhirnya, yang ketujuh yang disebutkan, untuk mendapat kecemerlangan di dalam kerja buat ialah bertukar-tukarlah idea dengan orang dan sentiasalah bermesyuarat. Antara salah satu ciri organisasi yang baik dalam soal bekerja ni ialah kita kena mesyuarat, kena bincang ya. Kerana perbincangan dalam organisasi ni pun dia salah satu daripada ciri untuk dapat kecemerlangan dalam organisasi kita. Ya. Ada dalam satu pepatah disebutkan ya, walaupun benda kecil tapi kalau kita mesyuarat dia punya natijah dia ataupun dia punya impak dia lebih besar daripada benda yang kita buat besar betul tapi tak mesyuarat. Betul. Mesyuarat ni dia ada banyak kelebihan dia lah. Jadi dalam Islam kata wasyawirhum amruhum bainahum. Kamu bermesyuaratlah apa-apa kerja di antara kamu. Artinya sentiasa ada perbincangan. Perbincangan yang ni lah yang orang kata yang bagus lah, yang murni.
Jangan bincang hala nak pergi perkenal kawan, semua tu janganlah. Perbincangan yang murni. Kerana dalam Islam, mesyuarat dianggap sebagai salah satu daripada ciri-ciri organisasi yang baik. Ya, ciri organisasi yang baik. Kerana mesyuarat akan membawa kepada perbincangan atau idea dapat dikembangkan. Jadi sebab itu antara salah satu ciri yang disebutkan di dalam Islam, ciri untuk kebaikan di dalam organisasi ialah kita bermesyuarat, kita berbincang, ya. Jadi tu yang disebutkan. Tuan-tuan puan-puan muslim muslimat sidang penonton, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Mungkin tuan-tuan teringin nak tahu, ya. Ada tak ulama menyebutkan tentang cara-cara nak bagi Allah Ta'ala orang kata mudahkan rezeki kita? Ada setengah orang duk tanya, Ustaz, tak ada ke doa nak jadi kaya? Doa nak jadi kaya ni tak ada. Tapi cara ulama ada sebut. Cara kita nak dapat rezeki yang mudah, yang banyak. Ada disebut dalam kitab Ta'limul Muta'allim fi Tariqit Ta'allum. Dia ada sebut dalam kitab itulah beberapa cara. Bolehlah kalau tuan-tuan nak buat amal dalam bekerja kita ni supaya orang hak bekerja sendiri, berniaga, apa lagi? Orang yang kerja pejabat pun macam itulah, ya, kerja pejabat macam itulah. Yang pertama sekali nak bagi murah rezeki, nak bagi rezeki banyak, nak bagi ni kita kena banyak sedekah. Dalam suasana Allah ni mungkin kita boleh sedekah barang, boleh kita sedekah duit, banyak sedekah. Yang kedua, kita bangun di awal pagi dan jangan tidur selepas subuh. Tu. Jangan tidur selepas subuh. Mungkin PKP ni dalam suasana kita BDA, kerja daripada rumah. Kita boleh bangun awal pagi tapi jangan tidur selepas subuh. Sebab ulama dia tak suka orang tidur selepas subuh. Kerana tidur selepas subuh ni dia dua perkara. Yang pertama, kerana seolah-olah dia menafikan rezeki Allah, kerana rezeki Allah Ta'ala tabur pada awal pagi. Pertama, dia seolah-olah menafikan. Seolah-olah macam tak maulah, biar ambillah. Rezeki ni milik orang lah. Aku tak apa, aku nak lena. Yang kedua, kata ulama, tidur selepas subuh ni, dia adalah merupakan amalan orang-orang jahat zaman dulu yang mereka merompak menyamun pada waktu malam, lepas subuh mereka tidur. Jadi, jangan biasakan amalan ni kerana ini adalah merupakan amalan-amalan orang-orang jahat. Orang-orang jahat zaman dulu-dululah. Mereka ni malam mereka merompak, malam mereka menyamun, siang mereka tidur. Jadi bangun awal pagi tu saya tidurlah. Buatlah apa-apa aktiviti kerana antara amalan yang rezeki Allah Ta'ala murahkan kepada kita. Yang ketiga, pastikan sentiasa bermanis muka dengan orang dan bercakap elok-elok dengan orang supaya orang tak doa hatta elok kat kita. Dalam bekerja ni pun di antara etika yang bagus ialah cakap baik-baik dengan orang. Macam mana kita nak orang cakap baik dengan kita, macam itulah kita cakap baik dengan orang. Jadi manis muka, cakap baik dengan orang. Ni antara salah satu daripada cara murah rezeki. Hak ni memanglah kita tahu orang-orang hak kerja berniaga memang buat amal hak ni. Hak ni dia cukup buat amal. Tengok muka pun teringin dah nak beli roti canai. Nak pula hak tembak roti canai tu janda pula. Minta maaf. Kata janda ni marah kat saya pula. Hak tembak roti canai tu janda. Manis muka dengan cakap lemah lembut. Panggil abang Cik Wan pun apa lagi orang panggil bang Cik Wan, oi. Dia kata apa dah aku. Manis muka. Yang ketiga, yang keempat, semayanglah dengan penuh khusyuk. Di antara salah satu daripada cara untuk murah rezeki. Yang kelima, kalau boleh sentiasalah ada wudu. Kita jaranglah, kita orang Melayu ni jarang ambil ayat semayang tak berhenti, ada ayat semayang berhenti tu jarang. Tapi orang Arab ya, sentiasa ada ayat semayang. Yang keenam, semayang sunat duha. Semayang sunat duha. Dan juga semayang sunat witir. Antara amalan nak bagi murah rezeki, semayang sunat duha, semayang sunat witir. Semayang duha ya,
Sembahyang duha ramai di kalangan ulama mengatakan di antara salah satu cara untuk panggil rezeki mai kat kita. Sentiasa sembahyang sunat duha. Kerana doa-doa dalam sunat duha tu, semua doa yang berkaitan dengan minta Allah Taala murah rezeki. Dan juga yang ketujuh. Yang ketujuh artinya jangan cakap benda yang sia-sia. Jangan sembang benda yang tak ada faedah, yang lara. Yang tu tak sesuai kerana dia membawa kepada hilang ataupun kepada Allah Ta'ala, orang panggil bahasa dia kerot rezeki kita lah. Kurangkan rezeki kita. Itu antaranya. Jangan cakap benda-benda hak tak ada faedah. Nak pula cakap benda-benda yang boleh membawa kepada hak tak elok, hasad, dengki, duk mengata ke orang, duk membawang dan sebagainya. Akhirnya membawa kepada benda-benda jadi tak elok. Itu yang disebutkan di dalam kitab tentang cara-cara untuk nak bagi rezeki kita murah. Kan? Jadi sebab itu kalau dalam soal kita nak bekerja, hak itulah benda-benda penting yang kita nak ambil kira, iaitu kita bekerja, kita cari keberkatan, kita bekerja ikut macam mana panduan yang Allah Ta'ala beri. Ya, dalam Islam atok dah dari segi perspektif Islam, dari segi perspektif sunnah, dari segi cara buat yang Islam kata dapat kebajikan, dapat kebaikan, dia punya orang kata kesan dia, orang semua pakat dapat. Ya, kesan dia semua orang pakat dapat. Sebab itu bila kita amal agama sebenarnya, kesan kebaikan tu bukan hanya sekadar di tempat kerja, tapi sampai ke rumah. Orang yang buat kerja dengan rezeki yang halal, ya, jauhkan diri kita daripada benda-benda hak tak elok lah ni. Di antaranya apa dia? Rasuah. Kita mungkin tak lah buat orang setengah-setengah tentang orang-orang tertentu ni. Dia pegamak makan rasuah, ambil bawa balik bagi makan anak bini. Bila mai dekat-dekat pencen, baru rasa menyesal. Mai tanya kita, ustaz, saya pernah ambil rasuah sampai 10,000. Tak ada dah nak bagi balik kat siapa, tak tahu ni nak bagi kat siapa, ustaz. Saya dah bertobat, saya nak pergi Mekah ni, ustaz. Bila mai ke hujung barulah dia rasa kecewa. Kecewa sungguh-sungguh. Pasal apa? Pasal dia hantar anak pergi mengaji pun pakai duit tu. Tapi sampai hari ni anak dia tak tahu, kata pergi mengaji sepanjang masa ni, sepanjang dia mengaji 4 tahun tu, dia pakai duit rasuah yang mana ayah dia bagi kat dia tanpa pengetahuan dia. Kecewa ada anak kalau dengar hal tu, kecewa. Dan dia kata, saya rahsia ustaz daripada mereka. Tapi saya sangat tertekan lah ni. Nak habaq kata, kecewa dan menyesal ni, dia tak duduk di depan, dia tak duduk di belakang, dia duduk di depan. Jadi jangan duk buat benda yang akan membawa kepada kecewa. Tu mujuk lagi dan tobat. Cuba tak dan bertobat, tengok dengan makan rasuah dan sebagainya. Rasuah ni tuan-tuan, kalau buat umpama lah, ibarat macam nanai makan tiang rumah. Jangan ada dalam organisasi hak jenis-jenis macam ni. Dia macam dengan rasuah ni, macam dengan pokok dedalu hak duduk di tumpang, parasit yang duduk tumpang di pokok tu. Dia makan pokok sampai habis. Rosak pokok, berbuah pun tak, berbunga pun tak. Daun pun tak mau keluar. Pasal apa? Pasal dalu makan. Rumah macam tu juga, kalau kena dengan nanai ni, habis. Tiang rumah pun terbalik, rumah tu pun terbalik. Kita tak sangka dia makan sikit-sikit. Racun dalam organisasi ialah perangai-perangai hak tak elok macam ni lah. Jadi tuan-tuan perempuan, senang penonton, senang pendengar dirahmati Allah sekalian, bukan saya nak habaq kata ada di kalangan kita yang makan rasuah apa tak, tapi nak suruh berhati-hati kerana inilah penyakit yang menjadi racun dalam kehidupan kita. Ya, macam dalam rumah tangga ada racun dalam rumah tangga. Kalau kita buat benda-benda hak tak elok, dia jadi racun. Lama-lama dia meradak, dia makan dalam hati diri di pasangan. Kalau macam dengan organisasi kita, dia jadi macam nanai tu. Dia makan tangga, dia makan tiang. Lama-lama patah tangga, nak naik atas rumah pun tak boleh. Jadi macam itulah organisasi kita. Bila terlibat dengan rasuah, bila dia penyelewengan, penyalahgunaan kuasa dan sebagainya, habis rosak. Jadi sebab itulah dalam Islam ambil kira semua benda ni. Jadi mudah-mudahan
kita masih lagi diberi peluang untuk membetulkan ataupun memberikan lagi kita punya kebolehan kita untuk organisasi kita, ya, untuk kebaikan dalam rumah tangga kita. Maka mailah sama-sama kita buat. Walaupun manusia tak menilai kita, tapi kita nak Allah Taala menilai kita. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Kamu buatlah amalan-amalan baik, Allah Taala akan nilai amalan kamu. Cukup dengan Allah Taala beri, kerana pemberian untuk semua makhluk pun Allah Taala yang atur. Jadi bila Allah Taala atur yang terbaik untuk kita, semua orang di keliling kita pun akan dapat yang terbaik. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mungkin boleh lepas ni kita nak bincang. Ya, kalau tuan-tuan yang tak rasa nak tanya saya di dalam online ni, boleh tulis dalam chat pun tak apa, tulis dalam meeting chat kita ni, kalau ada soalan ke apa ke, mungkin moderator boleh baca ke lagi. Kita bagi masa untuk mungkin dalam 15 minit ini untuk kita bincang, untuk kita bertanya soalan. Kalau ada lah yang nak cuba bertanya soalan di dalam talian kita ni. Jadi saya nak bagi laluan untuk soalan kalau ada. Soalan berkaitan dengan perbincangan kita ni, iaitu bekerja dari perspektif dalam mencari rezeki, ikut sunnah dan juga ikut Islam ni. Jadi boleh kita cuba tengok, buka talian ataupun buka talian dah. Buka soalan. Macam duduk dalam studio lah pula. Kita terima soalan di hujung talian. Okey. Silakan Cik Wan. Apa ni yang ada di depan saya ni, ada nama ni. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih, Ustaz. Ya, saya. Ustaz, saya nak tanya sikit, Ustaz. Ya. Okey, macam sebagai anggota polis kan, kadang-kadang kita masa tak tentu bekerja. Okey. Kita tak dapat nak kata kita kerja office hours. Okey. Sebab kadang-kadang siang kita bekerja, malam pun ada lagi yang kita tak sangka. So kadang-kadang waktu siang office hours kita ambil masa tu untuk berehat. So di situ macam mana Ustaz dikira? Okey, cantik. Kita masa untuk berehat, kita buat ni dikira macam mana tu? Kira tak boleh ataupun macam mana tu? Dari segi agama. Dari segi agama. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya. Ramai orang yang mengalami situasi ni. Ya, situasi ni. Dia kena kerja malam, siang dia ambil masa rehat, ataupun dia tahu dah kata malam sekali nak kena kerja, siang ni pun nak kena kerja. Untuk hari ini dia akan kerja 24 jam. Tapi manusia ni dia bukan robot, dia kena berehat. Untuk tuan yang bertanya tadi, bagi nak kita ambil masa berehat, pastikan majikan kita setuju. Maklumkan kepada majikan, kerana yang duk jaga kita adalah majikan kita. Majikan kita alright, kita alright. Ya, itu kaedah dia. Jadi untuk bekerja malam satgi, kita akan bertugas pula start pukul 8 sampai pagi esok. Tapi siang ni pun kita kerja juga. Untuk kita rehat, ambil masa dan tak jadilah masa tu sebagai masa yang haram, maka pastikan yang pertama majikan tahu, yang kedua dapat permission daripada dia atas alasan nak kena kerja pula. Macam tu orang yang kerja pejabat macam kami. Pukul 10 pagi keluar pergi ke surau semayang duha. Dia tanya, kita boleh tak Ustaz kami pergi semayang duha? Boleh kalau majikan dia tahu dan majikan dia benar. Selalunya insya-Allah lah majikan akan benar. Yang tu yang paling penting. Termasuklah apa-apa pun. Majikan ni artinya bos yang mana dia jaga kita. Macam kita, ataupun dia dah bos dah, tapi ada bos lain lagi. Contohnya dia dah ketua penolong pengarah, tapi atas dia ada timbalan pengarah yang mana dia tu adalah merupakan bos dia. Jadi kalau dia nak pergi sembahyang duha ataupun dia nak berehat, pastikan bos tahu dan pastikan dia mendapat kebenaran daripada bos dia. InsyaAllah masa yang dia ambil adalah masa yang tidak haram. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih. Okey, ikut clear yang saya maklum tadi. Clear tak?
Baik, clear Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Teruskan. Kalau ada soalan lagi, sahabat-sahabat kita bincang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, aja. Ustaz, saya ada sedikit kemuskilan Ustaz. Baik, silakan. Ustaz, kalau kita tengok suasana pada hari ini Ustaz kan. Ya. Kita tengok apa-apa penjawat awam lah, terutamanya lah. Contohnya datang kerja pukul 8 Ustaz. Okey. Pukul 8 tu dia datang, dia paskat dulu Ustaz. Okey. Kemudian pukul 8 sampai pukul 10 tu dia lepak Makan. kedai kopi Ustaz. Lepak kedai kopi dulu, minum ayak dulu, sembang dulu. Lepas tu pukul 10 baru dia naik pejabat Ustaz buat kerja. Okey. Lepas tu pukul tak ada pukul 1, pukul 12.30. Balik dah. Minum lagi. Minum tu Ustaz, sembang lagi pukul 2. Jadi kita tengok sebenarnya macam jadi satu trend Ustaz. Ya. Trend bagi pejabat awam hari ni. Ya. Jadi macam mana Ustaz? Boleh Ustaz kupas sikit Ustaz? Adakah rezeki tu macam mana Ustaz? Macam mana Ustaz? Ya, betul. Antara penyakit-penyakit apa orang bekerja ni, jenis-jenis macam ni lah ya. Ada saya buat satu-satu macam dengan sipil lah kan. Tuan-tuan tengok macam ni. Dan ni soalan dia ialah kalau pi makan tu bukan satu orang yang bukan satu-satu keperluan. Artinya tiap hari memang habit dia macam tu. Ada orang yang setengah tu tak mau sembang di pejabat. Dia kata ni, minta maaf tuan, boleh tak tuan, saya ni mai daripada jauh, saya tak makan lagi. Jom kita makan dengan saya, kita sembang di kantin. Hak tu memang sembang berkaitan kerja. Ni memang perangai dia memang macam tu dah. Saya ada buat satu kali-kali, satu sipir. Jika gaji anda RM1,000 sebulan, anda bahagikan dengan 30 hari bekerja, maka sehari anda dapat RM33 sebagai gaji anda bekerja. Bahagikan dengan 7 jam sehari bekerja, ataupun 8 jam sehari bekerja, kita akan dapat 1 jam RM4.76. RM4.76 satu hari kita keluar dengan tidak bekerja, asyik makan 2 jam, selama 5 hari, selama 4 minggu sebulan, selama 12 bulan setahun, jumlah dia duit yang kita makan dengan cara haram ialah RM2,285. Bayangkanlah kalau anda bekerja 10 tahun. Tu gaji RM1,000. Ni bukan orang hak gaji RM10,000. Orang hak gaji RM1,000. Ya, orang gaji RM1,000, dia ada 30 hari, satu hari kerja RM33, 1 jam dia bekerja RM4.07. Dia makan 1 hari 2 jam, curi tulang 1 hari 2 jam. RM4.07 kali dengan 2 jam, kali 5 hari seminggu, kali dengan 4 minggu sebulan, kali 12 bulan setahun. Dia makan duit yang bukan duit dia ialah RM2,285.07. Kalau 10 tahun dia kerja, dia makan duit yang bukan duit dia ialah RM22,857. Bayangkanlah 30 tahun. Dan ni kali-kali yang kita buat bagi orang yang bekerja macam tu. Jadi insaflah. Kita dah makan banyak daripada masa bekerja dan kita tak mampu untuk bayar balik. Jadi habit jenis ni Cik Wan, kita kena tinggal lah. Pesan kat sahabat-sahabat kita, sebenarnya perangai ni kita didik. Kita yang didik dan juga ada kawan-kawan yang duk ajak ni. Kalau seorang-seorang ni tak jadi. Jadi sebab itu saya nak minta lah, kalau boleh perangai-perangai yang macam ni kita hindarkan. Melainkan keluar sekejap-sekejap untuk minum. Dan saya sebut tadi, ada diberitahu kepada majikan, bos, minum Ustaz bos. Okey, tengah jam clear. Macam tu. Tu okey, tak apa. Lepas tu pula pukul 11.30 ada tetamu mai pula dah. Tetamu mai, oi habaq kata, jom Ustaz kita pergi cafeteria. Tu tak apa. Hak tu memang kerja buat kita. Kan macam setengah-setengah tu kadang-kadang mai pejabat kami lah. Tu imam mai dia pun tak mau sembang dengan kita dalam bilik.
Depa kata, jom Ustaz di kantin Ustaz, jom sembang sambil minum. Tu cerita lain lah. Ini yang saya sebut sebagai di antara benda-benda yang kita kena kenal pasti yang menjadi suatu yang dilarang dalam Islam, iaitu kita sebenarnya mana menipu dalam bekerja ataupun curi tulang dalam bekerja ni. Takut nanti duit yang kita makan bukanlah duit yang halal, yang tak sempurna lah dari segi agama. Ya, jadi saya kata insaf lah kalau orang yang macam ni, insaf lah. Sebab banyak sangat duit yang kita makan bukan hak kita, ya, bila kita curi tulang. Jadi kalau kita nak keluar, pastikan majikan tahu, pastikan dapat kebenaran dia. Bos, minum bos. Ataupun bos, minta maaf tiap-tiap hari kalau dalam pukul 8.30, pukul 9 selepas kami buat kerja, kami minum tengah jam, harap-harap okey lah bos. Jadi ketua kita bagi kat kita kebenaran, insya-Allah yang tu tak jadi satu kesalahan dalam segi agama pun tak jadi satu kesalahan. Dan tak boleh dituntut di akhirat tu insya-Allah, kerana bos kita benarkan kita untuk pergi. Tapi kalau kita jenis curi tulang macam tu, tu kena insaf lah, ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih Ustaz menjawab soalan. Teruskan. Kalau ada soalan, teruskan. Menjawab soalan Ustaz yang ditanya. Jadi kita ada masa berapa minit lagi ni? Ada masa kita mungkin ada masa lagi 15 minit. Saya bagi masa dalam 10 minit. Silakan kalau ada yang nak hantar melalui chat meeting chat kita. Meeting chat. Chat lah. CHAT bunyi apa? Chat. Okey. Teruskan kalau ada. Minta mana-mana sahabat kita yang ada soalan boleh ajukan kepada Ustaz. Tak perlu tunjuk muka, tak apa. Buka speaker ya. Sahabat kita yang tengok live ni secara langsung. Secara langsung. Kita bersiaran secara langsung di online kita ni. Teruskan kalau ada soalan. Ada tunggu sahabat kita. Kalau boleh Syed Wan. Bagi kat muslimat lah kalau tanya. Muslimat kita tak rajin tanya ni. Dalam muslimat ada dalam ni. Sebenarnya tak ada Ustaz muslimat lah ni. Cuma kita punya ni lah. Penasihat akademik kita lah. Tak apa. Kalau ada sahabat-sahabat kita lain yang nak tanya, silakan. Kita tunggu. Dia kadang-kadang belajar ni dengan cara bertanya pun dapat ilmu. Kaedah dalam pengajian kitab dia kata belajar dengan cara bertanya salah satu cara belajar. Bertanya. Silakan. Ada soalan? Ustaz, saya ada satu soalan lagi lah untuk pihak saya. Teruskan. Melibatkan isu duit kopi lah Ustaz, duit kopi ataupun rasa dan sebagainya lah. Ya. Contohnya kalau kita tengok ini contohnya di pejabat tanah lah. Pejabat tanah tu antara pihak pejabat tanah dengan kontraktor lah. Mengenai bagi tender projek dan sebagainya lah Ustaz. Suka sama suka. Contohnya bagi duit kopi, duit air, so dapat tender untuk projek ni Ustaz. Dapat tender untuk projek ni. Tender untuk kroni dan sebagainya. Macam mana tu Ustaz? Kalau Ustaz jelaskan sikit. Saya tak jurus kepada mana-mana pejabat lah. Sebenarnya mana-mana organisasi yang ada rasuah, sebenarnya organisasi itu sedang kena racun. Yang saya sebut tadi, dia kena anai-anai, dia dimakan anai-anai. Dia merosakkan kredibiliti dia, dia merosakkan reputasi dia. Ada juga pejabat yang mana dia cuba kalau boleh sedaya upaya tak mau, tapi dalam tu dia ada tangan-tangan yang jahat yang buat benda ni. Hilang barokah sebenarnya. Hilang barokah pertama. Yang keduanya berdosa, yang ketiganya racun tu akan merosakkan organisasi, merosakkan reputasi, merosakkan nama baik, dan juga orang yang makan tu sebenarnya orang yang makan, orang yang memberi, dan satu lagi orang yang redha. Contohnya bos dia tahu dan bos dia redha. Syubhat. Jadi mau tak mau kita paling kurang kita kena habaq kat kawan-kawan. Kata jahat ni jangan ada. Jangan buat budaya itu sebab
budaya inilah yang menyebabkan rosaknya tamadun orang-orang sebelum kita. Ya. Jadi dalam hadis pun Nabi kata ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang memberi rasuah, orang yang terima rasuah, mereka kedua-dua dalam neraka. Satu lagi sebenarnya, orang yang redha ataupun syubhah dengan benda ni pun mereka akan bersama-sama dalam neraka. Nauzubillah. Mintalah, janganlah, sudah-sudahlah kita tanggung dosa hak kita ada. Janganlah pergi tambah-tambah lagi dengan dosa-dosa yang macam ni. Jadi saya syorkanlah supaya clean dalam soal kita berurusan, ya. Tak kira pejabat mana lah, organisasi mana tak usah sebut, tapi itu adalah merupakan Islam, antara benda yang Islam paling tak suka, kerana di akhir sesi tadi saya sebut ibarat macam anak-anak yang makan rumah tangga, dia makan tiang, dia makan, maka rumah tu akan hancur satu masa nanti. Untuk jangka masa panjang, hancur. Jadi sebab itulah, mari sama-sama ya, kita meringat diri kita, meringat sahabat-sahabat kita, jauhi benda-benda yang macam ni demi untuk keberkatan, rezeki yang halal, dan juga kita tak mau kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita tak mau yang macam tu. Jadi saya rasa sekadar tu kot untuk perbincangan kita, dan sahabat-sahabat kita pun dah tak ada ni, saya tengok dalam chat, saya dah tengok ni ada soalan dalam chat Ustaz. Assalamualaikum. Ada. Saya nak tanya pendapat Ustaz, kita dapat tengok setengah pejabat atau agensi yang memberi servis yang buruk, layanan sambil lewa, masa muka, sembang dengan staf ketika menerima pelanggan. Apa pendapat Ustaz sebagai pelanggan, sebagaimana kita mahu menegur kaki tangan tersebut? Okey, terima kasih kepada saudari yang bertanya ni tentang layanan buruk terhadap pelanggan. Sebab itu ada syarikat, kalau bukan organisasi jabatan pun kadang-kadang ada syarikat yang tulis pelanggan adalah tuan ataupun ketua nombor satu kita. Artinya orang kata pelanggan menggambarkan kualiti kerja kita. Jadi pada saya, kalau dah diberi kepada kita tugas, kita sebenarnya, kalau orang yang jaga kaunter, dia tak jaga pelanggan yang main sambil sembang tengok muka pun dah, lepas tu asyik duk tengok handphone dia, tak ambil tahu, dia dah khianat dengan tugas dia. Jadi pada saya, orang yang macam ni, dia salah seorang daripada yang menunjukkan benda tak elok dalam pejabat yang boleh menjatuhkan reputasi pejabat. Pada saya, biarlah kita tegur dia dengan cara saluran yang betul. Ni pelanggan ni, tegur dia dengan saluran yang betul. Jangan kita belasah di depan-depan tu. Mungkin ada kotak kita buat kotak untuk kita bagi saranan. Tulis dalam kotak tu, masukkan dalam kotak tu. Sebab kotak tu akan dibuka oleh pihak pengurusan. Ataupun hari ini mungkin kita boleh hantar dalam bentuk orang kata respon daripada pendapat pelanggan. Jadi pelanggan bagi respon terhadap perkhidmatan kita, masukkan dalam tu. Tapi dengan untuk niat ikhlas, nak betul, bukan nak condemn. Itu paling penting. Ya. Terima kasih kepada saudari yang bertanya ni. Saya suka kalau orang tanya soalan macam ni. Sebab kita nak tengok saluran yang sesuai. Dan tindakan jabatan kita, kalau kita mai pula berurusan macam itulah juga, mungkin tindakan susulan kita untuk stage yang kedua, cara macam lain pula. Sebab itulah nak tegur orang dengan 3 cara. Yang pertama, the right time. Yang kedua, the right place. Dengan cara yang betul, dengan masa yang betul, dan kepada orang yang betul. The right person. Mesti pada orang yang betul. Jadi, cari supaya pelanggan tak buat dah macam tu kat orang lain. Dia tak buat dah macam tu kat orang lain. Bukan kata saudari yang tanya saja biasa kena, sebenarnya saya pun biasa kena. Pergi ke pejabat setengah-setengah tu, layan tak layan, acuh tak acuh je. Nak pula lah ni tuan saudara dan saudari ya. Kita hati-hati kerana semua orang hari ni pakai mask, kita tak cam. Silap-silap dia lah bos besar
dalam syarikat, ataupun dialah CEO yang main nak tengok perangai anak-anak bawah dia. Jadi hati-hati ya. Jadi mudah-mudahan kita jangan jadi orang yang khianat dengan tugas, khianat dengan amanah yang diberi. Wallahu a'lam. Terima kasih. Soalan melalui chat kita ni. Bagus. Terima kasih. Tak ada lah kot rasanya Cik Wan. Banyak tu ya. Ada lagi sahabat-sahabat kita yang lain? Ya. Ada lagi? Habis slot dah pukul 10. Slot kita pukul 11, tapi rasanya semua orang pakai okey lah ni, tak ada lah yang nak hantar. Jadi rasanya kepada pihak pengurusan program, terima kasih kepada Meja Nur Zailah. Nur Zailah betul no? Nur Zailah Ahmad, dan juga terima kasih kepada semua Nok sekali ya. Terima kasih banyak-banyak kerana berikan kesempatan dan peluang untuk kita sama-sama online, dan saya sangat-sangat rasa begitu terharu, dan juga terima kasih kepada saudara-saudari yang sudi untuk bagi komitmen dan yang bertanya, insya-Allah. Wallahu alam. Saya mohon ampun maaf kalau salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. Terima kasih. Waalaikumsalam Ustaz. Okey, ambil gambar. Ambil gambar sikit bagi ni Ustaz. Boleh. Kalau Bagi penuh. semua peserta. Meja kita baru masuk. Nampak meja Nozilah, tak nampak muka tadi. Okey. Apa? Kalau boleh minta semua turn on kamera untuk kita ambil sesi ambil gambar lah. Okey. Ada lagi yang lain? Apa nama? Kayak gitu okey. Boleh. Saudara admin kita Muhammad Noh. Cik Nok anda nampak tengok. Anda semua memang terbaik, mantap. Mantul Pak Abu, mantul. Terima kasih. Okey, dapatlah gambar. Dapat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Kepada kamu di buta kita. Okey. Ustaz. Okey Ustaz, terima kasih banyak. Sama-sama.